Hai, Assalamualaikum. Saya Fiz Sahrudin dan ini adalah ulasan untuk Xiaomi 12 Pro. Dan saya yakin ramai orang nantikan ulasan peranti ini pasal A, ia peranti mercu yang dilengkapi dengan spesifikasi yang cukup baik. Dan kedua, saya rasa faktor lebih penting iaitu ianya peranti yang dijual pada harga yang lebih mampu milik jika dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh Apple dan juga Samsung. Adakah ia padu atau ianya sendu? Nantikan keputusan saya di akhir video ini, tapi sebelum kita start ulasan, ada baiknya jika anda lihat spesifikasi di skrin anda sekarang. Baiklah, kita mulakan dengan benda saya suka dahulu, iaitu pertama sekali ialah skrin. Jadi skrin ini Quad HD+, AMOLED 120Hz, lengkungan yang tidak terlalu melampau, dan dari segi prestasi ianya mempunyai kemampuan yang setaraf dengan apa saya lihat pada peranti S22 Ultra. Warna yang pop, skrin yang tajam paparannya dan sangat responsif kepada sentuhan. Dan saya rasa satu bonus yang ada pada 12 Pro ialah ianya menyokong format HDR, iaitu Dolby Vision. Jika anda ingat, Dolby Vision ini selalu ditawarkan pada peranti Apple sahaja, dengan hanya Xiaomi, tak ingat saya, yang berani tawarkan Dolby Vision. Bagi mereka yang ada, orang katakan, melanggan kepada Netflix, anda boleh tonton kandungan Dolby Vision tanpa masalah. Cuma saya sedari dekat YouTube boleh papar HDR, tapi Disney Plus masih lagi tak support Dolby Vision. Tapi inilah peranti yang baru lancar dan tak ada lagi certification. Jadi kalau boleh digunakan Xiaomi 11 Lite 5G tahun lalu yang sokong Dolby Vision, mungkin kita hanya menantikan untuk pihak Disney Hotstar untuk menambah sokongan untuk peranti ini. Tapi yang penting sekali, dari segi skrin, ini adalah peranti dengan skrin yang tak akan membuatkan anda rasa rugi. Seterusnya kita sentuh pula Snapdragon 8 Gen 1, 12GB RAM dan storan 256GB. Ini adalah spesifikasi yang cukup memadai untuk tahun 2022. Dan seperti anda tahu, Snapdragon 8 Gen 1 ialah pemproses yang paling berkuasa untuk Android setakat ini. Dan sukacita saya katakan, jika anda boleh lihat kat skrin sekarang, markah yang dicatatkan oleh Xiaomi 12 Pro ini adalah yang terbaik di makmal aman setakat ini. Jadi sukacita saya katakan, bila gunakan peranti ini dah lebih kurang seminggu, tak ada isu nak mainkan pelbagai aplikasi. Permua yang orang kata heavy macam COD Mobile, PUBG Mobile dan juga Genshin boleh dimainkan pada tetapan paling tinggi dan dengan resolusi yang paling tinggi. All in all, ini adalah peranti yang berkuasa, proven dan tak mendatangkan sebarang isu. Dan paling penting, kesemua aplikasi utama boleh anda mainkan tanpa sebarang isu. Okey, kita cakap pasal rekaan pula. Rekaan ialah, orang kata, agak generik. Kalau anda ingat sekitar 3 tahun lalu, orang kata kenapalah peranti Xiaomi dia nampak macam Samsung. Memang nampak macam Samsung dengan harapan. Dengan kamera di bahagian atas adalah lubang kamera, skrin yang melengkung sikit, tubuhnya memang mirip dengan Samsung Galaxy S22, S21 dan S20. Hanya pada bahagian belakang ianya berubah sikit dengan bonggol kamera 4 segi yang mempunyai satu lensa yang sangat prominent kat belakang ni. Tapi ini saya rasakan hanya kosmetik dan satu ilusi optik. Jika anda tengok betul-betul sebenarnya, kamera 50-50-50 ini, kesemua lensa sebenar saiz sama. Cuma Xiaomi kata, okey, kita letak Mi ni dekat kaca lebih besar sikit, nampak macam besar. Tapi sebenarnya tidak. Semua lensa-lensa yang digunakan bersaiz yang sama. Bercakap pasal bonggol, bonggolnya besar tetapi taklah kata terlalu menjengkelkan pasal tak berapa tinggi jika saya nak bandingkan dengan S21 Ultra tahun lalu. Letak atas meja memang sedikit terjongkit, tapi berita baik bagi anda, Xiaomi sertakan sebuah kerangka plastik, jadi anda boleh gunakan on the go pasal dah ada dalam kotak, dan bonggol ini akan terlindung dan peranti boleh diletak ke atas meja tanpa risau bahawa bahagian belakang akan tercalar dan segalanya. Sentuh bahagian belakang, Xiaomi kata diperbuat pada kaca tapi terasa macam plastik, bunyinya agak hollow. Tapi walaupun plastik sekalipun, saya tak rasa isu yang besar pasal ini adalah peranti yang sedap dipegang. Ianya tak licin, kasar bila pegang, peranti tak rasa nak terjatuh. Dan paling penting sekali, anda lihat kita dah bercakap beberapa minit, tak kotor. Jadi kalau anda tak nak gunakan casing, tak ada isu pun pasal memang tak memerangkap kotoran langsung. Bagi anda pula dengan audio, pasal audio adalah benda yang saya secara peribadi sangat pentingkan. Dan peranti ini unik pasal kedua-dua speaker stereonya menembak ke sisi. Satu di bahagian atas, satu lagi di bahagian bawah menembak ke sisi. Hasilnya lah audio dengan sokongan Dolby Atmos ini seimbang. Peranti-peranti lain yang saya ulas tahun ni tak ada yang seimbang, selalu bahagian bawah yang lebih kuat. Jadi bagi mereka yang selalu
menonton video pada peranti, nak audio yang seimbang, inilah saya rasakan peranti terbaik dari segi audio pada tahun ini untuk speaker fizikal. Perkara lagi yang cool tentang skrin ialah ada pengimbas cap jari terbena pada skrin. Jadi kalau anda nak cek nadi tengah COVID ni, nak tengok aku punya nadi okey ke tidak, ada pada skrin, dan ini adalah ciri unik yang setakat ini saya jumpa hanya pada satu lagi peranti lain. Jadi thank you Xiaomi pasal ada ciri yang cool. Dan oh ya, seperti biasa peranti Xiaomi pastinya ada pemancar inframerah di bahagian atas. Seterusnya kita gerak ke kamera. Pasal kamera saya yakin anda pentingkan pada sebuah peranti mercu. Menggabungkan sensor 50 megapiksel sudut lebar, 50 megapiksel ultra sudut lebar dan 50 megapiksel untuk telefoto. Konfigurasi yang tak berapa mengagumkan kerana telefoto hanya 2 kali saja optikal. Kemudian seperti yang mungkin kalau anda pernah guna peranti Xiaomi, anda sedar satu isu ialah perisian. Dan perisian gambar tak konsisten. Dalam situasi di mana cahaya terang dan tak ada isu dari segi hujan ke apa, memang gambar tajam, warnanya cantik. Tetapi saya sedar bila anda aktifkan kecerdasan buatan AI, gambar anda ambil untuk 3 kali berturut-turut, hasilnya mungkin berbeza-beza. Ada yang highlight dia nampak, ada kawasan gelap nampak terlalu gelap, ada yang gelap jadi terang. Saya tak tahu kenapa algoritmnya yang kita tahu sejak 3 ke 4 tahun kebelakang ini tak konsisten, masih lagi wujud pada MIUI 13 Global yang digunakan pada 12 Pro. Dan bila waktu malam, isunya jadi semakin teruk. Pasal satu ialah kalau anda gunakan zoom telefoto dan juga ultra sudut lebar, 2 sensor ni tak ada OIS, hanya sudut lebar sahaja ada OIS. Jadi waktu malam ambil gambar nampak agak soft, gambar tak berapa tajam, dan kalau anda zoom melebihi pada 4 kali, gambar mula jadi sedikit pecah. Jadi kalau anda tak perlukan zoom, anda tak banyak gunakan mode malam dengan wide angle, segala isu yang saya katakan tadi mungkin tak akan mendatangkan masalah pada anda. Tapi just for the sake of argument, anda boleh lihat beberapa sampel dekat skrin anda sekarang. Ini adalah gambar-gambar yang sempat saya ambil. Memang saya nampak kalau waktu siang memang cantik, dengan lensa utama memang cantik, tapi waktu malam sedikit mengecewakan, dan zoom memang langsung tak setara dengan apa yang mampu ditawarkan oleh Samsung dan juga Apple setakat ini. Bateri atas kertas kata 4600 mAh, nampak macam besar. Skrin 6.71 inci. Okey lah kot, pasal saya ada mengulas beberapa peranti dengan kapasiti bateri lebih kecil. Hayat baterinya bagus, tapi orang kata Achilles heel pertama yang saya sedari peranti ni adalah bateri. Saya gunakan sederhana sekalipun, kalau saya dapat SOT sekitar 9 jam saya dah rasa laki. Tapi kekecewaan ini sedikit terubat pasal pengecas peranti ini 120 watt. Anda boleh charge daripada 0 ke 100 dalam masa hanya 25 minit. Yes, bateri tak tahan lama, tapi pengecasannya sangatlah pantas. Dan pengecas anda dapat dengan setiap pembelian, tak macam Samsung. Baiklah, kita ke perisian Android 12 tapi MIUI 13 Global. Saya tengok ada orang kata, wow, perisian dia bagus, tak cantik segalanya. Saya mungkin dalam golongan minoriti yang kurang suka dengan MIUI 13 versi Global ini. Satu ialah, dia memang cantik. Ada ikon yang animated yang jarang kita lihat pada Android. Tetapi bila pergi dekat setting, susunan benda-benda yang selalu saya akses pada antarmuka Android lain, dia ubah. Jadi saya mengambil masa yang agak lama untuk cari. Macam contohnya saya nak cari time out screen, nak tukar kepada 10 minit untuk review ni kan. Dia tak letak ada display, dia letak ada lock screen dengan fingerprint. Tak tahu kenapa. Tapi perpijat yang paling buat saya marah ialah Wi-Fi. Bila saya on hotspot, saya boleh sambung dekat telefon, tak ada masalah. Tapi bila saya nak connect kepada sebuah laptop Windows ataupun MacBook, dia bersambung, lepas tu dia putus. Dia bersambung, lepas tu dia putus. Saya tak berapa banyak sangat guna peranti dengan MIUI, tu saya tanya Maya dengan Fahim. Ada orang katakan ini adalah bug yang selama ni memang wujud dekat peranti Redmi dengan MIUI. Jadi satu lagi, isu legacy di mana tak konsisten pada bahagian software menyebabkan pengalaman saya gunakan peranti ini sedikit tercalar. Sebagai konklusi, saya katakan Xiaomi 12 Pro adalah peranti dengan perkakasan yang padu, tetapi mempunyai perisian yang pilu. Padu pasal memang berkuasa. Anda tak akan ada masalah nak main pelbagai aplikasi dan juga permuaan pertetapan yang tinggi. Padu pasal ianya cantik dan sedap dalam tangan.
Tak ada masalah cap jari melekat dan juga dianya sangat solid dalam tangan. Rasa berat, tak macam peranti murahan. Sangat best kalau anda bayar RM3,899 untuk peranti seperti ini. Ia adalah sebuah peranti yang bercampur baur. Bagi saya, jika anda memang nak jimat duit dan perlukan sebuah peranti untuk bermuar, jalankan pelbagai aplikasi lain dengan lancar. Tak pentingkan sangat mod malam yang elok dan juga tak pentingkan sangat sistem zoom yang tinggi. Bateri juga tak berapa lama tapi diselamatkan dengan sistem pengecasan yang pantas. Tapi dengan harga RM3,899, mungkin anda boleh kata bagi can, pasal nak bandingkan dengan pesaing mereka yang terdekat harga sampai RM5,000. Ini adalah peranti yang for the time being, peranti Android yang mungkin selamat untuk mereka yang tak nak belanja lebih tapi masih inginkan peranti yang sangat berkuasa. Baiklah, sini saja ulasan saya untuk kali ini. Macam biasa, sila subscribe jika anda suka kandungan seperti ini dan jumpa anda di sesi yang seterusnya. Saya Fiz Harudin. Bye-bye.